sebentar di kawasan belakang, tapi sekarang ni fokus mungkin ini adalah pertahanan terakhir daripada Red Esports. Toda Ya, Markizi dengan kepada game yang kita akan terus saja bagi kepada kita punya caster. Ya, sekarang kita akan terus masuk dalam Land of Dawn untuk game kedua. Red menentang dengan pasukan Toda, di mana kita nampak game sebelum ini Red mereka berjaya untuk dapatkan momentum pada bahagian awal game. Tapi sekarang Toda dengan masukkan Momo, adakah itu akan berubah? ya, dan terutamanya dengan drafting yang juga telah pun diubah dekat sini apabila Momo memberikan fokus lebih lagi untuk melakukan flanking dengan adanya Black Dragon Farm digabungkan bersama dengan Petrify. Itu mungkin akan memberikan gangguan lebih besar kepada Kim dan juga Mal yang berada di bahagian hadapan. Tapi sekarang ini di kawasan jungle, Ya, nampaknya Yums hanya mengganggu untuk melambatkan sedikit pergerakan Emal. Tapi kalau kita lihat tadi Martizi, sebaliknya wing bio yang digunakan terus bergerak ke arah top lane. Mungkin untuk mengelakkan sekali lagi daripada Melboy berada dalam kedudukan goal laning yang boleh dikatakan cukup kaya supaya pasukan Red Esports tidak membenarkan Melboy terus ke hadapan dan mendapatkan damage demi damage daripada pasukan Toda. Ya, sekarang ini juga bila tengok daripada emblem set ada 3 tenacity untuk Red Esports, jadi mereka boleh tahan early game damage yang boleh dikeluarkan oleh Martizi, manakala kita boleh nampak 2 weapon master daripada pasukan Toda untuk Farsa dan juga Beatrix. Jadi pada pendapat saya, bila dah ada weapon master, mereka punya late game akan jadi lagi kuat. Cuma bila macam mana apa yang saya cakap tadi, dia akan jadi kuat kalau dia boleh keluarkan damage. Jadi dekat dalam game ni, Red Esports kalau mereka pergi pada bahagian late game, kita kena tengok pada Mal dan juga rank QT untuk menghentikan Chiku Guys dan juga Martizi untuk keluarkan damage. Kalau tak boleh nak lakukan, kemenangan ni sepatutnya pergi pada Toda. ya, dan kita juga dapat melihat di mana Toda kali ini juga telah memberikan tekanan lebih awal lagi kepada Melbourne di bahagian atas, dan saya rasa ini adalah situasi yang cukup baik. Itu sekarang ini dibiarkan saja Ciku Guys bersama dengan Melboy. Oh, Ciku Guys mungkin akan dijatuhkan tapi terpaksa Ciku Guys flicker dibazirkan begitu sahaja supaya tidak dijatuhkan terlebih awal pada minit awal permainan sekarang. Ya, ini antara satu benda yang kita boleh nampak di mana Ciku Guys walaupun kalah lane, dia masih boleh farming dengan sangat elok, dan sekarang ni Mal terima damage sedikit. Momo HP tinggal setengah dan nampak gaya dekat kawasan turtle. Momo terus masuk ke dalam. Ya, Black Dragon Farm terus dibuka cuba untuk menjarakkan kedudukan pasukan Red Esports daripada mengganggu rival untuk mendapatkan turtle yang pertama. Martizi Faded Strike terus dibuka cuba untuk mencari mendapatkan pasukan Red Esports, tapi nampaknya Momo nyawa yang agak rendah terus ditumbangkan. Begitu juga Yum sekaligus mendapatkan 2 nyawa daripada pasukan Toda dengan sekaligus kalau kita lihat tadi bagaimana rival menggunakan ruang yang ada untuk mendapatkan turtle yang pertama. Zoning yang cukup cantik daripada Momo, tetapi denda yang diberikan oleh Kim sebentar tadi lebih menyakitkan. 2 kill untuk mendapatkan turtle yang pertama nampaknya lebih berbaloi untuk Red Esports. Saya tak pasti sebab kita boleh nampak dua POV yang berbeza. Saya rasa dekat sini orang boleh bincangkan dekat pada bahagian comment section. Kerana kita nampak Toda fokus pada turtle, manakala Red Esports mereka fokus kepada team fight. Sebab kita boleh nampak di mana zoning dilakukan oleh Momo. Manakala rank QT, dia cuba untuk hentikan pergerakan pasukan Toda untuk melarikan diri. Stay dekat sini, kita nak lawan dan kita nak dapatkan 2 kill. Itu yang mereka dapat. Jadi pada pendapat saya, dua-dua pasukan dapat apa yang mereka mahukan. Mana satu lebih untung kalau tengok dari segi gol? Nampak seperti Red. Ya, seperti yang awak katakan, itu adalah 2 perspektif yang berbeza. Mungkin kali ini itu adalah rancangan Toda. Tapi sekarang ini memasuki minit yang ketiga, kedua pasukan kembali pasif, kembali memberikan ruang kepada gol liner masing-masing untuk mendapatkan farm. Tetapi mereka juga mencari ruang untuk melakukan pick-off. Nampaknya fokus diberikan kepada bahagian atas. Yes, mungkin pasukan Toda mereka tidak ingin berikan ruang kepada pasukan Red Esports, tapi di bahagian bawah kalau kita lihat sekarang Momo nyawa yang agak rendah. Black Dragon Putra pun dibuka, rank QT masih Kim terus menggunakan flicker yang ada untuk mendapatkan nyawa daripada Momo, tapi sekarang fokus diberikan kepada bahagian top lane. Imam mungkin akan dikejar, tapi sebaliknya sekarang untuk pasukan Toda mereka memberikan fokus terlebih dahulu untuk mendapatkan tarian pada bahagian atas, tapi nampaknya mereka perlu membatalkan pertelingkan ini supaya tidak ada lagi nyawa yang akan ditumbangkan. Memberikan fokus lebih lagi untuk mendapatkan gold plating. Disalurkan kepada Ciku Guys untuk mempercepatkan lagi farm mereka. Tapi bercakap tentang farm, Red Esports masih lagi mendahului sebanyak 1,000 gol kepada bahagian hadapan. Saya rasa kalau lebih 1,000 gol, it's still okay. Sebab bila kita ada late game competition, tapi sebelum tu rival, Piraga Armor dah tak ada. Tapi nampaknya pasukan Red Esports mereka akan memberikan fokus sekali lagi kepada turtle yang kedua. Martizi Faded Strike telah pun dibuka untuk menjarakkan kedudukan pasukan Red Esports sekali lagi, tapi the way of Dragon telah pun dibuka oleh Yung cuba untuk mencari ruang mendapatkan pasukan Red Esports, tapi itu dia rival terus berjaya untuk mendapatkan turtle yang ada sekarang, tapi Yums walaupun nyawa yang agak rendah masih lagi mampu untuk melarikan dirinya. Sekarang fokus akan diberikan kepada atas, tapi Ciku Guys terus dijatuhkan begitu sahaja oleh pasukan Red Esports.
Esport. Kali ini tak didenda di kawasan Turtle, tetapi gol laner mereka yang berada di bahagian atas itu Ciku guys menjadi bayaran kepada mendapatkan Turtle sebentar tadi. Walaupun Todak, seperti yang dikatakan oleh Lafel, masih lagi mengekalkan perbezaan jarak gol yang cukup baik disebabkan mereka mempunyai kemampuan lebih tinggi lagi pada fasa late game. Tapi sekarang ini di bahagian atas, Yum sedikit agresif. Ya, dua player berbalas dua player bahagian atas tapi Yums, nyawanya yang agak rendah. Martizi, Fede Extract tanpa dibuka. Mal cuba untuk melarikan diri tapi Mal masih lagi mampu untuk umpan tapi rival terus ke hadapan. Mal telah pun digugurkan begitu saja. Dan sekarang kita dapat lihat Kim telah pun berada bahagian top lane cuba untuk berikan bantuan kepada Melboy. Melboy bergerak ke hadapan tapi Melboy terus dijatuhkan begitu saja meninggalkan Kim bersedia tapi Emal juga telah pun pada bahagian atas. Kim dengan adanya Fede Extract telah pun dibuka tapi rival telah pun digugurkan terlebih dahulu. Ciku guys, tinggal bersedia bahagian atas. Banyak benda yang boleh dipersoalkan. Satu je yang saya nak tanya, kenapa Melboy terlampau ke depan dan lagi dia dah nampak pasukan Todak berada dalam keadaan dekat kawasan situ. Jadi, tapi lagi sekali yang kita boleh cakap, kali ini nampak pasukan Todak mereka cuba untuk shiftkan mereka punya idea tetapi masih dalam keadaan yang sama. Mereka nak fokus objektif, Red Sport cuba untuk fokus mendapatkan kill. Kita dah nampak benda ni jadi berkali-kali. Tetapi perbezaan gol 700 lebih pada pendapat saya masih untung pada pasukan Todak kerana mereka punya late game pendapat saya lagi kuat. Kalau late game mereka tak kalah 2000 gol, mereka tengah menang. Dan kita jangan lupa di mana kemampuan Todak untuk melakukan pertahanan lebih tinggi sedikit kalau dibandingkan kepada Red Sport. Jadi kalau game ini berlanjutan sehingga pada fasa late game, ini cukup berpihak kepada pasukan Todak tapi sekarang ini di bahagian tengah. Oh, Martizi terus buka Fede Extract yang ada dua player form telah pun dibuka. Imal terus pun digugurkan terlebih dahulu. Momo cuba untuk mencari mangsa yang mungkin boleh didapatkan tapi tiada lagi pertelingkan yang mungkin akan berlaku. Sebaliknya pasukan Todak akan teruskan fokus untuk mendapatkan turtle yang ketiga. Berjaya untuk mendapatkan turtle yang ketiga. Berjaya untuk mendapatkan mana di bahagian yang bawah daripada Ciku guys dekat sini masih lagi memberikan keuntungan. Mereka telah pun mengejar perbezaan jarak gol daripada 1000 sekarang ini telah pun turun daripada 500 gol. Ini adalah satu langkah yang lebih baik lagi untuk pasukan Todak. Red Esport, apakah respon daripada mereka itu yang menjadi persoalan? Selepas ni Lord pula yang akan muncul dan inilah waktunya yang saya rasa akan jadi lebih penting untuk kita tengok impact dekat dalam team fight. Kerana untuk kedua pasukan dari segi itemization cukup untuk membunuh pihak musuh. Tapi soal dia dekat sini adalah targeting. Red Esport kalau boleh shutdownkan Ciku dan juga Farsa, Martizi, it's okay. Tapi saya rasa, tengok macam mana Ciku guys main sekarang ni, saya rasa macam susah untuk tangkap dia, lagi senang untuk tangkap Melboy. Lagi-lagi kalau pasukan Todak boleh paksa flicker tu keluar terlebih dahulu. Jadi, memang saya rasa kali ni kena tengok kat dua-dua god laner. Siapa boleh positionkan diri sendiri, lagi bagus. Dan kita juga jangan lupa di mana untuk game pertama Red Esport mempunyai dua hero yang mampu untuk pergi kepada bahagian backline dengan agak mudah. Tapi kali ini tugasan tersebut hanya diberikan kepada varian QT. Ini juga mungkin menyebabkan kenapa Red Esport sedikit suka nak melakukan targeting mereka dengan lebih efektif. Bercakap tentang targeting, siapakah yang ingin ditarget oleh Todak untuk melakukan serangan rendah di bahagian tengah ini? Ya, dan kalau kita lihat sekarang untuk pasukan Red Esport dan juga pasukan Todak, mereka seolah-olah dapat tahu, okey, ke mana agaknya terletaknya player tersebut daripada kedua pasukan. Tapi itu dari QT bergerak pada arah belakang terus ke hadapan cuba untuk mendapatkan rival tapi hanya sekadar ingin mengacak-acak saja kedudukannya dan juga rival. Kita juga boleh tengok berapa banyak damage yang rival keluarkan kepada EXP laner. Apa dalam menggunakan dia punya first skill 1-2 kali nyawa dia dah setengah. Jadi itu satu benda yang Red Esport perlu lebih berhati-hati. Kita nampak dalam game pertama macam mana rival tak boleh nak tahan. Sebagai Fredrin, tahan damage yang boleh dikeluarkan oleh Ekor dan sekarang ni rank QT cuba untuk lawan Ciku guys. Ciku guys, jauh yang akan rendah. Dipastikan tak mampu untuk melarikan diri tapi rival sekarang hanya tinggal bersinar ke atas. Fede Extract tak boleh mati seberang belakang tapi rank QT telah pun digugurkan terlebih dahulu. Satunya oleh yang akan didapatkan tapi rival telah dijatuhkan juga. Martizi terpaksa undur ke belakang supaya tidak digugurkan tapi Yums berada di tengah bus tersebut cuba untuk memanggil Imal mengeluarkan segala skill set yang ada tapi benar-benar hanya ingin melambatkan sedikit pergerakan pasukan Red Esport. Kerjasama di antara Mal dan juga Kim adalah pada tahap yang cukup tinggi pada hari ini. Mungkin ini menyebabkan kenapa ada pasukan line up untuk Red Esport. Tapi sekarang ini fokus kepada Lord yang pertama. Nampaknya Todak ingin memberikan saingan tetapi mereka tiadanya retribution. Mereka ingin membeli masa. Fede Extract telah pun dipukul Martizi cuba untuk berikan bantuan damage yang ada. Tapi Ciku guys terus menggunakan skill yang ada untuk mendapatkan satu nyawa dan juga Lord yang ada daripada pasukan Red Esport. Tapi nampaknya kita dapat lihat bagaimana pasukan Todak. Ciku guys dia tidak mengganggu di mana saat pasukan Red Esport cuba untuk mendapatkan Lord tersebut. Sebaliknya pada arah belakang terus menggunakan Rena Party yang ada di tangannya untuk mendapatkan Lord tersebut daripada pasukan Red Esport. Lagi satu yang kita perhatikan, Momo mengejar Melboy. Walaupun Melboy dia tak dijatuhkan tadi, dia dijauhkan saja, itu dah cukup. Lagi-lagi kita tengok
bila menggunakan Brody, kalau dia dash ke depan baru gerak ke belakang. Lawan dengan Yuzong, boleh kena punish. Jadi pasukan Todak mereka ambil advantage tu dan Yums masuk ke depan, tidak berjaya untuk kick dari Red Esports ke belakang. Ya, dan sekarang fokus akan diberikan kepada turret yang berada pada mid lane daripada pasukan Todak, dan turret tersebut tiada sebarang masalah untuk dijatuhkan. Dan sekarang pasukan Red Esports, mereka perlu mempertahankan diri mereka supaya tiada lagi turret yang akan dijatuhkan. Sebab kalau kita lihat sekarang, perarakan lot yang pertama telah pun melalui di bahagian bottom lane. Saya sebenarnya untuk pasukan Todak sekarang ni, saya masih lagi menantikan combo Reyna seperti dan juga Feather Airstrike untuk digunakan daripada jarak yang jauh. Tapi mungkin mereka masih lagi menantikan setup yang lebih kemas dari Momo daripada Yums yang menggunakan Way of the Dragon. Ya, sebenarnya waktu sekarang ni pasukan Todak, tapi sebelum tu Feather Strike digunakan dan Melboy nyawa sangat-sangat rendah. Terpaksa ke belakang dan Reyna tidak kena. Okey, dan sekarang fokus terus diberikan kepada kedudukan pasukan Todak yang terus mengambil tanpa segan silu orange buff daripada pasukan Red Esports. Dan kalau kita lihat, perarakan lot yang pertama tadi telah pun berjaya ditumbangkan terlebih dahulu untuk pasukan Todak. Apakah mungkin tindakan untuk pasukan Red Esports sekarang mereka akan lakukan? Sebab kalau kita lihat pasukan Todak, mereka terus tekan perlawanan ini, cuba untuk mendapatkan nyawa satu persatu daripada pasukan Red Esports. Sedikit susah untuk pasukan Red Esports. Lihat, Rivals seorang diri saja dah memberikan tekanan yang cukup besar kepada frontliner mereka. Jadi nak menadah Todak di bahagian depan sedikit sukar. Tapi mereka juga mempunyai serangan daripada jarak jauh dengan Martizi yang sekarang ni kita dah pun mencapai kepada minit yang ke-11. Sedar tak sedar, Todak pula yang mendari daripada segi gol sebanyak 4,000 gol. Ya, sekarang kita juga tengok positioning daripada Cikgu guys. Nampak seperti dia dah ready untuk keluarkan damage dan Momo menggunakan menyebelak Dragon Form hanya untuk zone keluar pasukan Red Esports. Tetapi conceal digunakan. Boleh mereka nak lakukan apa-apa? Emma betul-betul kejar. Alamak. Alamak. Tak. Jangan sorang. Korang tak nampak. Okey. Teruskan. Ya, kita tak nampak apa-apa tadi. Kita Jadi tengah meski gelap. apa-apa. Jadi Ya, meski gelap. kita tengah fokus pada minit yang ke-12. Bagaimana situasi, bagaimana pergerakan kedua-dua pasukan, apakah yang ingin diberikan fokus. Todak hanya membeli masa untuk menantikan lot yang seterusnya yang akan hidup 15 saat saja lagi. Lihat, mereka dah pun mula melakukan rotasi kepada kawasan tersebut. Tetapi Red Esports juga melakukan perkara yang sama. Mal bersama dengan Emal, move ke map di bahagian depan. Tapi lihat, Rivals seorang diri, tak ada masalah seorang diri di bahagian depan. Ya, betul sekali. Okey, ada masalah. Okey. Nampak masalah tersebut. Dan sekarang lot yang kedua telah pun dibangkitkan. Adakah pasukan Todak akan sekali lagi mendapatkan lot tersebut ataupun pasukan Red Esports akan berjaya untuk mengunci lot pada kali ini? Terus saja memaksa rival untuk pulang semula. Tapi adakah kali ini disedari oleh pasukan Red Esports? Nampaknya tidak. Mereka hanya memancing sahaja terlebih dahulu pergerakan Todak untuk melihat di manakah posisi alih-alih mereka bersembunyi. Mal bersama Momo melakukan tugas yang sama. Rival telah pun kembali. Namun itu lihat positioning Yum yang bersiap sedia untuk melakukan serangan daripada kawasan belakang. Adakah disedari oleh Red Esports? Ya, kalau kita lihat sekarang Yums, dia tahu tengok kat tu. mana kedudukan rank QT. Tapi kalau tak rank QT, mungkin akan digugurkan terlebih dahulu. Dengan adanya Feather Airstrike telah pun dipukul oleh Martizi tadi, kita lihat bagaimana damage yang dikeluarkan agak besar juga. Tapi Emal sekarang terus dijatuhkan begitu saja. Black Dragon pun telah pun dipukul oleh Momo, cuba untuk menggunakan seterusnya. Tapi Mal telah pun digugurkan. Hanya tinggal 3 player saja pasukan Esports sekarang yang perlu mencari cara. Mungkin mereka akan cuba untuk melakukan satu kontes ke atas Lord tersebut ataupun sebaliknya mempertahankan base mereka sekarang. Ya, kita boleh nampak dalam situasi ini di mana Yums berjaya untuk mendapatkan rank QT dan itu betul-betul memaksa Red Esports untuk jawab balik team fight tersebut. Kali ini kita boleh nampak pasukan Todak, kalau mereka ada target yang mereka mahukan, mereka akan kejar ramai-ramai. Perbezaan yang besar nak dibandingkan dengan game pertama di mana mereka tidak pasti siapa yang mereka nak fokuskan terlebih dahulu. Kali ini Red Esports, perbezaan yang sangat besar adalah macam mana nak pergi ke arah belakang. Kerana tadi pun saya perlu cakap di mana Mal, walaupun dia berjaya untuk dapatkan Divine Judgment, tapi dia dapat dalam keadaan di mana perlawanan terlampau kecoh. Kalau ditarik sendiri pun, tak ada siapa yang boleh keluarkan ni free damage. Dan kita kena faham kenapa rank kita diberikan fokus sebab hanya beliau saja yang mampu melakukan zoning di bahagian hadapan. Dan sekarang ni di bahagian hadapan, Lord milik Todak telah pun mengetuk memberikan salam. Ya, hentakan terus diberikan kepada inhibitor tarik pada bahagian mid lane, tapi pasukan Todak memberikan fokus mereka untuk mendapatkan inhibitor tarik yang berada di bahagian top lane. Dan nampaknya 2 inhibitor tarik pada pasukan Esports telah pun ditumbangkan. Tapi sekarang Mal kat belakang, tak pasti dia tengah cuba untuk buat apa. Mungkin cuba untuk mencari mendapatkan satu player pada pasukan Todak. Ya, dan juga untuk mendapatkan vision flanking position yang agak bahaya dan cikgu guys sekarang nampak dia.
boleh tidak nak lakukan apa-apa. Ciku guys tahu. Jangan cuba 1v1. Alamak, awak tadi untuk apa? Tiba-tiba rival sampai tapi Melbourne mungkin akan dijatuhkan. Rival cuba lagi untuk bergerakkan dapat mengeluarkan sekali damage yang ada. Yum seberang belakang cuba untuk mencari ruang yang mungkin boleh dapatkan satu player tersebut. Markizi pedesal tak boleh buka. Kim telah pun dijatuhkan. Satu nyawa telah pun ditumbangkan. Emal juga telah pun digugurkan. Dua player Proskari Esports telah pun ditumbangkan di saat bertelingkar belakang bahagian bawah. Dan sekarang pasukan Todak mereka cuba untuk menekankan kedudukan perkarangan base yang ada, tapi tiada minion wave yang masuk untuk bantu mereka terus serang ke Crystal Proskari Esports. Sebelum saya ditanya, saya pun tak tahu apa yang dicuba dilakukan oleh Mal sebentar di kawasan belakang. Tapi sekarang ni fokus mungkin ini adalah pertahanan tadi daripada Red Esports Todak. Ya, Markizi dengan adanya Federal Strike sekali lagi mengeluarkan damage yang boleh dikeluarkan untuk memberikan bantuan kepada pasukan Todak. Tapi nampaknya Ren QT mungkin akan digugurkan terlebih dahulu. Masih lagi ada nyawa. Masih lagi cuba untuk melarikan diri. Tapi Ren QT tak boleh nak ke mana-mana. Terus dijatuhkan oleh pasukan Todak. Dan sekarang pasukan Esports mereka perlu mempertahankan base mereka di saat pasukan Todak telah pun melakukan satu retreat untuk pulang ke base mereka dan menambah lagi HP yang ada. Sekarang ni pasukan Todak hampir 10,000 gol perbezaan. 10 kill berbanding dengan 7 dan ini kenapa sangat-sangat bahaya. Lagi kalau kita tengok, bukan saja hero yang kuat pada bahagian late game tapi mereka juga ada weapon master, jadi mereka punya scaling damage sebenarnya agak rasa. Dan masalah yang sama kita nampak, kalau ada Fredrin, pihak sebelah ada Xborg, walaupun ikut teori ada cara nak counter Xborg tersebut, tapi nampak gayanya almost doesn't matter. Asalkan dia boleh pastikan Fredrin ni takut nak ke depan, dia dah buat kerja dia dengan sangat bagus. Tak dapat kill tak apa, asalkan dia takut je. Dia boleh tu boleh nak counter tapi sakit. Sakit. Itu yang menjadi masalah yang besar buat ketika ini. Terutamanya Todak dah terlalu jauh mendahului daripada segi power spike, daripada segi ekonomi. Di mana Red Esports sekarang ini yang mereka perlu harapkan adalah satu setup yang cantik, yang kemas. Dan mungkin perlu melihat apabila Todak melakukan kesilapan. Tetapi buat ketika ini, kita tidak melihat Todak melakukannya. Lihat sebentar tadi juga, Todak tidak terlalu memaksa untuk menghabiskan game. Satu je yang saya nak cakap, game ni Melboy tak boleh nak free hit. Banyak sangat cara untuk hentikan pergerakan dia. Itu juga adalah satu masalah yang sangat besar. Dan kalau kita berikan fokus sekarang kepada lot yang seterusnya, pasukan Todak benar-benar mendominasi kedudukan lot sekarang. Tapi untuk pasukan Esports, Council telah menemukan kedudukan mangsa yang ada. Tapi rival berjaya untuk mendapatkan lot tersebut. Satu nyawa mungkin akan digugurkan terlebih dahulu. Tapi dapatnya Emal terus dijatuhkan begitu saja. Ciku guys pula terpaksa menjadi balasan nyawa atas kematian Emal. Tapi Kim yang dijatuhkan, Mayboy dan juga Markizi yang telah pun digugurkan di bahagian bawah. Dan rival sekarang perlu berhadapan dengan 1v1 di kedudukan seorang Ring City. Tapi sekarang Mal bersedia di bahagian B mereka. Momo dan juga Yum selesai lagi cuba untuk menekankan kedudukan perkarangan base buat pasukan Esports. Tapi rival telah pun tiba di tempat kejadian cuba untuk berikan bantuan. Tapi Ren QT masih lagi cuba untuk melarikan diri. Ren QT mereka terpaksa dibazirkan, terpaksa memberi segala masa yang ada. Tapi Ren QT tak mampu untuk menadah lagi. Dia terus dijatuhkan saja. Dan sekarang lot telah pun mulai masuk ke Crystal pasukan Ray Esports. Tapi pasukan Todak terus mendekatkan perlawanan ini akan mendapat Crystal tersebut. Hanya tinggal Mal tak boleh dah buat apa-apa. Terus digugurkan begitu saja. Satu sama buat pasukan Ray Esports dan juga pasukan Todak. Kita ada misi Malaysia, tetapi Momo, misi beliau hanyalah Melboy berjaya untuk memberikan apa yang diperlukan oleh pasukan Todak untuk akhirnya mendapatkan kemenangan berhadapan dengan Red Esports. Seru Saturday sememangnya. Kita punya best of 3 kena pergi pada ketiga-tiga game. Dan kita boleh nampak perbezaan besar di mana Melboy kali ini tak boleh nak free hit. Jadi marilah kita terus tanya kepada Siu dan juga Poji pendapat anda tentang game kedua ini. Bagi pendapat peribadi saya dengan kemasukan Momo berbeza terus corak mainan yang ditunjukkan oleh pasukan Todak. Dan saya sangat-sangat setuju apa yang dikatakan oleh Lafel. Untuk pasukan Todak, kalau kita pastikan Melboy tak menang lane dia, dia tak boleh dapatkan farming, susah untuk dia memberikan fokus. Lagi-lagi apabila perbezaan Brody dan juga Bruno, walaupun start pada huruf B, tapi sebabkan Brody lebih fokus kepada physical damage compare tu dengan attack speed, jadi mungkin memberikan kesan yang lebih besar, impact yang lebih besar untuk bagaimana pasukan daripada Red Esports